Ya la la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la ya la. Antara Nabi-Nabi dengan tok-tok guru, mana lebih mulia? Antara Nabi-Nabi dengan para wali, mana lebih mulia? Antara Nabi-Nabi dengan syekh-syekh, tok-tok guru kita yang kita kata baik-baik, mempunyai akhlak yang tinggi, jaga ibadat, jaga akhlaknya, mana lebih mulia antara guru kita dengan Nabi? Tak payah tuan-tuan jawab, yakin confirm tuan-tuan akan kata Nabi. Nabi melarang, maknanya pengikut-pengikut dia mendewa-dewakan. Sekadar menghormati, perlu menghormati orang yang lebih daripada kita. Dia ada kedudukan, dia ada kemuliaan orang yang lebih daripada kita ni, orang yang lebih takwa daripada kita. Dia ada jawatan yang tinggi di dalam masyarakat yang dihormati, dia lebih ilmu daripada kita, memang ada kedudukan di dalam agama. Tetapi sampai nak mensucikan dia, nak mengatakan dia tidak salah di dalam semua perkara, tak boleh. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilmi, satu lagi di dalam ketika Nabi SAW Kitabul Imamah, ketika dalam perbahasan siapakah yang layak menjadi imam, Imam Bukhari letak satu tajuk, Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat lebih berhak, di dalam lebih layak menjadi imam. Dia tak sebut aqra'uhum di situ. Kalau banyak sebahagian ulama kata qari, orang yang paling baca sedap Quran. Sebagian ulama kata aqra'uhum, orang yang paling faham tentang Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW sakit tenat hingga membawa kepada kewafatan beliau, hadis ni kita baca banyak kali, saya ulang balik pada pagi ni. Dia suruh isteri dia, siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha, panggil Abu Bakar jadi imam. Dalam waktu yang sama, daripada kalangan sahabat ada yang hafiz Al-Quran, ada yang qari, baca Quran sedap. Rasulullah suruh Abu Bakar. Kalau nak dibandingkan di sudut bacaan, Ubay bin Ka'ab dan beberapa orang sahabat yang lain lebih baca, lebih cantik, lebih elok. Tetapi dia suruh Abu Bakar ganti dia menjadi imam sembahyang. Di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama berpendapat sebagai clue, isyarat kalau aku wafat nanti Abu Bakar jadi khalifah. Jadi daripada hadis dan perbuatan tindakan Nabi ini, Imam Bukhari kata yang layak jadi imam adalah orang yang berilmu dan juga orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat. Maksud yang saya nak sampaikan di sini, perlu dihormati orang yang berilmu, orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Kita kena sayang kepada dia. Dia penyuluh jalan. Dia membawa kita mengenal Al-Quran. Dia membawa kita mengenal sunnah. Tetapi jangan sampai mensucikan. Yang tu yang tak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian pihak. Walaupun tindakan pemimpin Tok Guru bertentangan secara terang dan jelas dengan dalil Quran, kami tetap nak ikut Tok Guru sebab Tok Guru lebih faham. Terang benda tu jelas bercanggah dengan Quran hadis, tak boleh. Tok Guru lebih faham daripada kita. Inilah kesan yang terjadi kepada apa? Kepada jemaah Al-Arqam. Yang saya pernah bermuzakarah, saya pernah berdebat sekitar tahun 80-an. Bila kita buat keluar dalil Quran hadis, tunjuk ni salah. Tak boleh, pemimpin kami lebih tahu. Kamu siapa? Akhirnya ta'assub demi ta'assub yang memang dibina oleh pemimpin. Bila sekarang ni, satu contoh yang sangat besar. Bila Arqam diharamkan, pengikut dia lari tak? Tak lari tuan-tuan. Isteri-isteri dia lari tak? Tak lari. Dia tubuhlah Al-Ikhwan, Global Ikhwan, Rufaqa. Tukar namanya, tetapi pegangan akidah pendirian tak goyang. Itu yang bahaya. Tempat akidah ni kalau dia terpesong, habis rosak. Kerana ta'assub. Sekarang ni saya nampak kumpulan-kumpulan seperti Al-Arqam lagi banyak. Individu selain daripada pemimpin yang kita sebutkan tidak Al-Arqam, banyak lagi individu yang ditabalkan menjadi tuan guru. Bila tuan guru ni, geng-geng pengikut sendiri juga angkat jadi ulama. Saya dah cerita dah kan, bulan lepas saya nak hari ni Ustaz Abdullah ada. Ustaz Abdullah pun tahu, kenal beberapa pondok ni, saya pernah pergi beberapa pondok sekitar 2 bulan lepas, selepas saya kuliah di sini kan.
Saya pergi pondok. Saya sembang dengan tok guru pondok yang ikhlas-ikhlas, yang jujur, yang alim, yang wara'. Dia kata kami sendiri pun jadi terkejut, heran. Banyaknya title-title tok guru dapat sekarang ni. Salah satu pondok tu, ada seorang tok guru alim lah. Ustaz Abdullah berkenan. Bila dia meninggal dunia, tak ada dah tok guru. Semua orang panggil ustaz. Nak dapat gelaran tok guru tu bukan senang. Semua orang panggil ustaz. Walaupun timbalan tok guru, orang yang alim, sedut keilmuan, menguasai ilmu alat, warak dan sebagainya, tak dapat gelaran tok guru. Sekarang ni pelik, ustaz muda dapat gelaran tok guru. Kita bukan jealous dengan gelaran tu, dengan title tu, tak. Tetapi bila dia membawa suatu pembawakan yang salah, rosak anak murid. Dan ada orang yang sebut tuan guru, syekh-syekh di Malaysia ini. Cawangan sekolah dia sampai ke Sabah, Sarawak. Nama juga Darul Quran wal Hadis. Sebagaimana nama sekolah saya juga, Darul Quran wal Hadis. Kita ngajar Quran betul lah. Ngajar Quran, ngajar hadis. Tapi nama Quran dan hadis, tapi pembawakan bercanggah dengan Quran dan hadis. Sehingga anak murid dia sebut, tok guru kami lebih tahu. Walaupun kita tengok dalam ceramah ada, dalam YouTube, dalam Facebook, banyak pegangan, fatwa, pendirian dia bercanggah dengan Islam secara terang. Bukti yang paling jelas apa dia? Semalam saya dah sebut lah kan. Bukti yang paling jelas bila berlaku kesulitan, terdesak, berlaku sesuatu musibah, minta tolong kepada Buya Mulkan. Sedangkan istastarithu rabbakum fastajaba lakum. Dia ada isti'adzah, dia ada istighatsah, dia ada ma'unah. Istighatsah ini kepada Allah. Bila kita terdesak, kita berlaku dalam suasana kesempitan, minta tolong kepada Allah. Dia ajar anak murid minta tolong kepada Buya Mulkan. Adakah Buya Mulkan itu boleh memberi faedah ataupun menolak mudarat? Boleh tak boleh? Wasilah je. Kami pun tak percaya dia boleh bagi manfaat dan mudarat. Inilah yang berlaku kepada musyrikin Mekah. Kenapa sembah berhala? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami pun tahu dia bukan Tuhan, tetapi nak bawa kami punya ibadat sebagai satu wasilah, sebagai suatu syafaat. Syafaat dia nak bawa ibadat kami kepada Allah. Lebih kurang je kan? Lebih kurang. Yang itu yang bahaya. Okey. Jadi kesimpulan daripada ayat tadi yang kita bacakan tadi, ajak orang bukan mengikut kita dan kumpulan kita, ajak orang kepada Allah, sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kau, bil hikmah. Apa makna bil hikmah? Orang kata ceramah ni tak boleh derha-derha sangat, kuat-kuat ni, hikmah tak ada, dia kena lemah lembut, sopan santun. Ulama mana tafsir macam tu? Ulama tafsir mana sebut macam tu? Kita nak tahu. Sebab bila kita ceramah tinggi suara sikit, volume tu kita buka derah sikit, tak boleh tu, tak betul. Dia sikit nak berdebat, tak ada hikmah langsung buat ni. Tadi dah kita sebut dalam Quran memang cerita banyak cerita ayat debat. Bil hikmah ni bil Quran was sunnah. Itulah hikmah. Ajak orang kepada Allah dan Rasul. Dakwah yang macam itulah yang dipanggil dakwah dengan hikmah.